Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru-guru. Oke, terima kasih kerana sudah datang ke dalam channel ini. Oke, video kali ini saya ingin berkongsi kepada semua guru-guru cara menggunakan satu website quiz yang dinamakan Quizizz lah. Oke, website ini sangat bagus dan dia mesra pengguna dan sangat mudah dikendalikan oleh kita sebagai guru-guru di musim PDPR nih. Oke, contohnya sekarang nih yang saya sudah buat soalan nih. Oke. Contoh soalan ini matematik 2 kali 3 6. So, ada beberapa jawapan 2 kali 3 6. Oke, so correct. So dia terus bagi markah macam tu. Oke. Apa yang saya telah pelajari hari ini? Darab. Oke. So dia sangat-sangat mesra pengguna dan murid-murid sukalah pembelajaran sesi pembelajaran seperti ini. Oke, so dalam video ini saya akan ajarlah semua guru-guru cara menggunakannya. So mari kita mulakan. Oke, sebelum kita mulai tutorial ini, saya ingin beritahulah kepada semua kenapa saya sarankan perisian Quizizz ini digunakan untuk kita sebagai guru semasa mengajar PDPR ini lah. Oke, pertama sekali kita boleh tetapkan masa untuk murid menjawab lah. Oke, kita boleh set deadline dan juga kita boleh set setiap quiz yang kita buat, setiap soalan itu kita boleh tetapkan masalah macam 31, 61, 2 minit macam tu. Begitu juga dengan deadline kita boleh buat. So deadline ni dia boleh unlimited jugalah, kita boleh off deadline lah. So murid tidak ada pressure mau buat soalan yang kita bagilah, quiz yang kita buat tu. Okey. Kedua, salah satu kelebihan dia lagi iaitu kita boleh ambil soalan-soalan dari guru lain, kita boleh sedut soalan-soalan dari guru lain masuk ke dalam soalan quiz yang kita buat. So dalam Quizizz ni ada banyak guru-guru berkongsi pelbagai soalan lah yang berkaitan dengan topik yang kita mau buat dalam quiz tu lah. So baguslah, so kita macam menjimatkan masa juga. Di samping kita buat soalan kita sendiri, kita kongsi soalan kita dengan orang lain, dan kita boleh ambil juga soalan orang lain untuk kita masuk ke dalam quiz kita tu. Oke, kelebihan yang seterusnya, kita boleh lihat ranking murid secara langsung lah, macam yang saya tunjukkan sekarang nih. Kita boleh lihat ranking setiap murid yang jawab soalan saya. Soalan ini saya baru buat semalam dan saya baru share di grup murid-murid lah. Oke, saya sudah share di grup murid-murid. So mereka sudah menjawab soalan ini dan kita boleh lihat ranking lah. Dia terus susun ikut ranking dan kita boleh lihat soalan yang salah dan soalan yang betul. Oke, satu lagi kelebihan Quizizz ni, murid-murid tidak perlu login mana-mana akaun email lah. Mereka tidak perlu login dalam mana-mana akaun email, termasuk di 5 semua tu tidak perlu login lah. So mereka just tulis nama. Oke, mereka just tulis nama. Kecuali kita sebagai guru, kita perlu login untuk buat soalan. Oke, sebagai guru kita perlu buat lah. Oke, kita perlu login. Oke, semua cikgu-cikgu, saya akan mulakan tutorial ini daripada yang paling awal, yaitu login dalam Quizizz. Oke, kalau macam saya sudah ada account, saya terus pergi login. Kalau belum ada account, terus pergi sign up lah. Oke, sign up, lepas tu mudah sahaja gunakan account email anda dan juga password tu saja tu. Macam saya pergi login. Oke, lepas tu saya akan gunakan account Google untuk login. Oke, di sini dia akan tanya account lah. Oke, mungkin dalam cikgu-cikgu punya peranti mungkin ada banyak account. Oke, account email. So di sini saya ada 2 account sahaja, yaitu account personal dan juga account D5. So saya guna account personal lah. Terpulang pada cikgu-cikgu mau guna account D5 ataupun personal, mana yang lebih memudahkan kan? Oke, ini adalah muka hadapan untuk Quizizz. Oke, sangat mudah. Oke, untuk kita buat soalan quiz, kita terus pergi ke create. Oke, pergi create. So di sini dia tanya 2 quiz dan lesson, terus kepada quiz lah. Oke, di sini dia terus bagi nama quiz yang kita mau buat. Oke, name this quiz. Kalau saya contoh lah, saya mau buat soalan darab, quiz darab tahun 3. Oke, so terus ke matematik. Oke, ini adalah subjek. Oke, terpulang kepada guru-guru punya subjek lah.
Oke, di sini kita akan mulai sudahlah buat quiz. So di sini dia akan tanya ada dua teleport question. Teleport question ini maksudnya kita pergi cari soalan-soalan lain lah dari cikgu-cikgu lain ada buat soalan. So kita sedut soalan-soalan dari cikgu-cikgu lain masuk ke dalam soalan kita. Tapi sekarang ini saya mau ajar cara buat quiz yang kita buat sendiri dahulu sebelum saya ajar cara mau kita teleport question daripada cikgu-cikgu lain. Oke, so di sini kita akan ada 6 pilihan soalan lah, 6 pilihan soalan. So kita bermula daripada multiple choice, oke. Yang soalan ABC tuh. Nah, inilah multiple choice tuh. Oke. So di sini kita akan buat soalan. Kita akan mulakan buat soalan. Alright. Lepas itu sini kita akan coba soalan yang mudah lah, oke, sebagai contoh saja kan. So sini 2 darab 3 contoh. Lepas itu saya tanya soalan. So di sini answer option. So ada 4 answer option lah. Ini sini nih, yang gambar sini nih, ini akan ditunjukkan di dalam peranti murid-murid nantilah. Macam inilah peranti murid-murid nanti. So dia colorful kan untuk mereka jawab. So answer option 1, contohnya 2 kali 3, saya tulis 2. 2 kali 3 4 6 8. Oke, so ada 4 jawaban lah. Sebenarnya kita boleh tambah juga answer option. Oke, di sini kita boleh tambah pilihan jawaban. Oke, mungkin mau tambah 5 pilihan jawaban, 6 pilihan jawaban terpulang. Tapi saya cukuplah 4. So lepas tu kita terus pergi ke mana jawaban yang betul. So 2 kali 3 6. So klik ini. So 6 adalah jawaban yang betul. So yang lain tu salah. Oke, lepas tu di sini dia ada pilihan untuk kita tambah penerangan tentang jawaban yang betul. Oke. So ini advance punya lah. So macam ini yang mungkin yang perlu berbayar nih. Oke, yang VIP punya yang perlu bayar lah. So saya guna free version je lah. Oke, free version tidak perlu lah. So ini ada kelebihan lah. So bila murid jawab dengan betul dan kita boleh lihat fakta mengenai jawaban yang betul tu, penerangan, penerangan dengan jawaban yang betul tu lah. Ini lebih kepada soalan-soalan subjek lain lah saya rasa. So lepas tu kita tetapkan masa untuk murid menjawab soalan ini. Contohnya ini 2 kali 3 saya tetapkan. So paling lama boleh set 15 minit lah, masa 15 menit. Lama nih, murid-murid boleh jawab 15 menit. So mostly kalau saya set 61 cukup lah. 61 kali 3 6. So save. Siap untuk soalan pertama. So ini adalah soalan pertama lah. Sudah ada question 1. Alright. Seterusnya kalau kita mau tambah soalan lagi, kita terus pergi new question. New question. So ini sudah tadi saya ajarkan. Sekarang kita pergi checkbox. Checkbox ni mereka akan tanda tik dalam quiz tu lah. Alright. So di sini soalan 2 kali 4. 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4. So di sini kita akan tulis 2 kali 4. Ini mereka murid akan tanda tik lah. Di sini kita boleh buat jawapan tu lebih daripada 1. So jawapannya boleh lebih 1. Contoh 2 kali 4 kita mau tulis dalam perkataan lah. Contohnya 8. So dan satu lagi dalam bentuk nombor. Dan satu lagi yang ini jawapan yang salah, mungkin kita tulis 7 dan ini adalah 7. Ini soalan yang berbeza. Ini contoh sahaja dan kita boleh tik di sini 2 jawapan yang betul. So murid boleh tik lah mana jawapan yang betul lah. Macam ni kan. Nampak tepi ni. Alright, so mereka boleh tik 2 kali 4 macam tu ada 2 jawapan yang betul. So boleh tik, so mana-mana lah. Selepas tu siap. So ada 2 soalan sudah. Seterusnya new question lagi. Kita buat soalan yang ketiga yaitu fill in the blank. Fill in the blank. So ini murid perlu typing lah, perlu menaip. So contohnya soalan matematik yang saya mau buat yaitu 2 kali 5. 2 kali 5.
So 2 kali 5 nih murid akan tulis jawapan di sini secara randomly lah. Oke, so macam mana kita mau kesan jawapan yang betul? Macam mana kita mau kesan? So di sini kita akan tulis key point lah. Oke, key point jawapan yang betul. Ini lebih kepada soalan bahasa Melayu kali. Soalan bahasa Melayu yang buat ayat semua tu kan. Oke, so di sini dia akan tanya lah. Kita akan mark and answer as correct if it. So jawapan yang betul kalau murid menjawab 2 kali 5 10 dalam bentuk nombor. So di sini ada pilihan lah, exactly ataupun contain ataupun equal atau number. Oke, sini nih ini lebih kepada soalan-soalan yang mungkin sains, kimia, fizik yang konten yang ada, yang penting ada keyword tu, betul lah jawapan tu. Yang penting ada keyword tu. Oke, ini lebih kepada soalan-soalan subjek lain lah. Okay. So ada 2 pilihan jawapan bagi saya untuk mereka tulis, yaitu 10. So mana tahu murid ada tulis dalam bentuk perkataan kan. So mungkin orang tulis 2 kali 5 10 dalam bentuk nombor ataupun dalam bentuk perkataan. Betul kan? Alright, so kita save saja. Alright, so sekarang ada 3 soalan. So tambah lagi soalan equation. So ini pool pula. Oke, pool ni lebih kepada pengundian lah. Pengundian ini lebih kepada macam kita tanya pendapat murid. Saya rasa ini tiada yang betul, tiada yang salah bani. Kalau yang pool ni. Oke, so ini kalau dalam matematik ni saya tidak pasti mana bahagian kita sebab matematik ni lebih kepada soalan soalan yang ada jawapan. Pool ni lebih kepada mungkin dalam sejarah, subjek-subjek lain lah. Tapi kalau dalam matematik apa yang saya boleh bagi contoh? Mungkin saya boleh bagi contoh 2 kali 1. Contoh lah. Oke, contoh. Saya rasa kalau dalam matematik tidak dapat lah kalau pool ni. Mungkin subjek lain boleh lah. Oke, mungkin tanya pendapat. Oke, so 2 kali 1. Oke, untuk soalan yang kelima saya akan bagi contoh open-ended punya question lah. Oke, open-ended ni kalau dalam matematik dia tidak dapat digunakan dengan baiklah sebab ini lebih kepada tanya pendapat sendiri. Kita tahu matematik ni memang sudah ada jawapan dia. Oke, tapi bagi saya open-ended ni saya boleh gunakan untuk sesi refleksi murid-murid. Oke, sesi refleksi ketika mereka menjawab soalan. Oke, contohnya saya akan buat macam ni. Apa yang saya pelajari hari ini? So ini macam sesi refleksi untuk murid lah. So murid akan menjawab jawapan mereka secara randomly lah. Terpulang lah baru tulis matematika, darab. Oke, macam itulah. Ataupun saya boleh tulis saya seronok belajar hari ini kerana macam tu, lebih kepada pendapat murid itu sendiri. Alright, so masa ni mungkin lama sikit 10 minit. Murid berfikir lama kan. Alright, save. Oke, seterusnya saya ingin tunjuk pula kepada cikgu-cikgu semua bagaimana pula kalau soalan yang ada infografik seperti gambar, video ataupun equation matematik, semua formula matematik kan. So itu senang saja, kita terus kepada new question. Lepas tu di sini kita boleh pilih mana-mana sini. Saya pilih multiple choice. Di sini, oke. Kita boleh lihat kalau buat soalan di sini ada 4 gambar. Oke, so kita boleh tambah equation math. Oke, matematik punya equation. Oke, formula matematik. Alright, ada beberapa pilihan lah di sini. Oke. Lepas tu di sini ada image. Oke, image ni gambar lah. Audio pun boleh, kita masukkan audio, murid boleh dengar, dan juga video. Kalau kita masukkan video pun boleh juga dalam ni. So untuk video kali ini saya cuma tunjuk gambar lah. Oke, gambar. Kita terus boleh direct upload sini lah. Oke, tapi saya akan tunjuk tu dalam jawapan lah. Oke, jawapan. So contohnya soalan saya 2 kali 4 2 kali 4 berapa? Oke, 2 kali 4. So answer option 1 saya boleh pilih gambar. Contohnya 2 kali 4 saya boleh tunjuk sini gambar 4.
Oke, dia tengah uploading kita punya gambar tuh. Oke. Lepas itu 2 kali 4 lagi jawaban lain, yaitu kita pilih upload sini, terus klik sini add image. Oke. Oke, so 8. So ada oke, 2 kali 4 ataupun 2 kali 4 8 pensel. Ini contoh gambar lah. So ini yang ini saya coba padam. Alright. So ada 4 lah, mana mulut yang pilih kan. Oke, so ini set 61. Macam tu kita boleh tambah gambar dalam kita punya soalan ataupun jawapan lah. Oke, terpulang kepada semua. Oke, semua cikgu-cikgu, sekarang ini saya sudah ada 6 soalan. Saya akan bagi satu lagi contoh cara untuk kita sedut soalan daripada cikgu-cikgu lain lah, daripada kuis-kuis lain untuk masuk ke dalam kuis kita. Oke, kita terus pergi ke sini, teleport question. Oke, terus pergi tekan search lah. Oke, di sini dia akan search soalan yang berkaitan dengan tajuk kita. Saya tulis ini kuis darab tahun 2 kan. So saya cuma padam tahun Wira nih, tahun 2 Wira. Saya tulis kuis darab tahun 2, search balik. So dia akan bagi beberapa contoh yang kita boleh sedut lah. Contoh sini kuis darab tahun 3 tidak kaitan dengan soalan saya. So di sini kuis darab tahun 2. So ini macam ada kaitan dengan kuis saya. So di sini kita boleh pilih lah. Oke, so cikgu-cikgu lain di sini kita boleh lihat daripada Cikgu Ahmad Muzamil. Oke, Cikgu Ahmad Muzamil dia ada share 14 soalan kuis. So di sini kita boleh sedut lah soalan yang kita pilih. Contohnya mana ya? 5 kali 4 20. So mana jawapan yang betul? Oke, saya bagi contoh ni lah, saya pilih pilih gambar 5 kali 4 20, 5 darab 4 20. So tekan add je sini. So kalau kita mau soalan termasuk dalam soalan kita, just tekan add. Oke, dia akan automatic lah. Oke. So soalan lain lagi, saya rasa cukuplah satu sejak contoh lah. Oke. So soalan daripada Cikgu Muzamil tadi, dia sudah masuk dalam soalan yang saya buat tadi. Oke, di sini. Oke, nampak sini soalan 7. So pilih gambar 5 kali 4 20. So di sini dia sudah ada lah, jawapannya pun sudah ada automatic lah. So lagi mudah lah sebenarnya kalau kita sedut daripada soalan daripada guru-guru lain. Kita just edit sahaja. Oke. Oke, lepas tu langkah terakhir yaitu kita tambah gambar untuk kuis kita lah. Tambah gambar. So sini kita boleh pilih language. Language kita punya kuis nih. So Malay. Alright, bahasa Melayu. So gambar, saya pilih gambar sendirilah supaya murid tahu itu soalan daripada cikgu mereka, kuis daripada cikgu mereka. Oke, lepas tu grade tahun 2 sampai tahun 2. Oke, so sekarang seterusnya nomor 4 nih. Siapa yang boleh lihat kuis nih? Kita boleh set lah di sini. Oke, saya lebih kepada public lah. So saya punya soalan matematik tu guru-guru lain boleh sedut lah. Oke. Boleh juga private, tapi private tidak orang nampak lah. So lebih kepada public lah, sebab kita mau share dengan murid-murid juga kan. Oke, setelah kita siap soalan, so kita double check tuh soalan kuis kita nih, betul ada salah ejaan kah, salah jawabannya. Oke, so lepas tu kita terus pergi ke publish. Oke, sudah publish. Sekarang nih kita boleh share sudah kita punya soalan nih, kita punya kuis nih di grup-grup ibu bapa ataupun grup murid lah. Oke, so kita pergi assign homework. Oke, di sini kita perlu set deadline. Oke, tarik tutup. So di sini kalau saya set lama sedikit lah supaya murid lebih dapat jawab lama. Oke, so contohnya kuis yang membuat 18 hari bulan. So saya set deadline dalam 19 hari bulan. Oke. Oke, ini masa deadline. Oke, so di sini dia begitulah 3 hari 4 menit lagi daripada masa tuh. Oke, lepas tu tekan assign. Oke, sekarang kuis ni kita boleh bagi link ni dalam grup-grup lah, grup murid-murid. So di sini ada beberapa pilihan. So di sini kita boleh lihat
Dia ada bagi share link, kita boleh share kuis ni di Classroom, di Google Classroom atau di mana-mana, di Twitter. So ada banyak lah tempat sharing. Ataupun kita boleh pakai code juga di sini, code untuk kita hantar kuis ni. So kita hantar link ni dengan grup murid-murid, lepas tu kita type code ni. Ataupun kita guna link lah untuk memudahkan murid-murid. Kita guna link je lah hantar. So copy link. Alright. Oke, semua cikgu-cikgu, sekarang sudah tiba masanya kita mau uji kita punya soalan kuis yang kita buat tadi itulah. Oke, sekarang ni saya cuba buat kuis ni dalam peranti Android ataupun telefon. Oke, so sekarang apa yang berlaku dalam skrin telefon saya sama dengan skrin yang Anda lihat sekarang lah. So saya mau buka kuis tadi tu. Oke, kuis tadi tu kita sudah send link kan? Kita sudah send link. Link tadi tu murid akan klik. Murid akan klik, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam screen sekarang ni. Di sana murid akan klik dan mereka terus boleh buat kuis yang kita buat tadi itu. So mereka akan tulis nama, tidak perlu login pada mana-mana email, mereka tulis nama aja. Contohnya nama murid saya ini Maximilian. Maximilian. Contoh lah kan. So tidak perlu login, terus klik. Di sini dia akan bagi tahu lah masa kuis ni. Bila dia habis tengok deadline, dia bagi tahu jam 12, jam 12, lepas tu 19 Jun. So di sini ada informasi dia lah. Dan dia bagi tahu jugalah siapa-siapa yang sudah main kuis ni, siapa yang sudah menyelesaikan kuis ni. So di sini saya ada buat dua nama yang sama lah. So start game. Alright, countdown 3, 2, 1, go. Soalan pertama, 2 kali 4. Sini ada 2 jawapan, adakah 4 pensel ataupun 8 pensel. So saya akan cuba jawapan yang betul lah. Correct. Dia bagi tahu betul juga. Kalau correct dia bagi tahu betul. So dia ada iklan juga ni sebenarnya. Terus dia bagi tahu markah lah, markah murid. So ada lagi soalan nombor 2. So 5 kali 4 20. Mana jawapan? Pilih gambar yang 20. Saya akan cuba jawab yang salah ini, yang ini. Saya cuba jawab yang salah. Dia akan bagi tahu incorrect. Kalau salah dia akan bagi tahu lah incorrect. Seterusnya. Seterusnya 2 kali 1 2. Ini ada 2 jawapan. 2 pun betul sebenarnya. Saya set macam tu saja. Alright, seterusnya soalan lain. 2 kali 4 2 kali 4 8. So di sini ada 2 jawapan kan. So 8 dan juga 8. So boleh pilih 3 jawapan juga sebenarnya. Ada semua betul pun boleh, tapi saya pilih yang betul lah. So apply. Alright, so correct. Dia akan bagi tahu correct lah. Alright. Lepas tu dia dah bagi tahu lagi ni. Half. Dia dah bagi tahu lah macam kata-kata semangat. Kata-kata semangat untuk murid. Lepas tu 2 kali 3. Di sini saya akan cuba jawab salah. 2 kali 3 4. So bila salah dia akan bagi merah, incorrect. Selepas itu apa yang saya pelajari hari ini? Di sini akan murid menjawab secara apalah, type lah. Saya tulis darab. Soalan yang ketujuh, 2 kali 5 10. Ini adalah soalan yang bertype lah. Contohnya murid boleh jawab juga typing perkataan ataupun mereka boleh tulis nombor. Saya sudah set jawapan tadi kan. Ada 2 jawapan, so kita tulislah macam tu. Correct. Selesai semua soalan. Bila sudah selesai semua soalan, dia akan bagi tahu macam ni. Dia akan bagi tahu summary lah. So di sini dia bagi tahu markah rank. Rank 1 daripada 3 orang yang join. Lepas tu dia bagi tahu score. So di sini dia boleh play again lah. Kalau murid tu mau menjawab lagi balik, so boleh jugalah play again. Alright. Setelah semua murid sudah siap melaksanakan kuis yang kita buat, so sekarang kita boleh periksa skor yang mereka dapat lah. Kita terus pergi ke bahagian kiri sini, pergi report. Pas di sini ni dia akan ada beberapa pilihan lah. So ini kuis yang kita buat tadi itu, kuis derap tahun 2 wira. So di sini dia akan keluar
skor ataupun statistik yang mereka dapat. Oke, di sini ada satu orang saja kan, satu orang yang tadi kita coba tadi menggunakan peranti telepon saya. Memandangkan saya menggunakan peranti atau telepon saya, so email yang keluar di sini adalah email saya lah. So di sini keluar email saya lah, bukan email murid-murid ataupun peranti telepon murid-murid. Oke, so keluar nama saya lah. Tapi sebenarnya yang kita gunakan tadi itu contoh untuk bila murid menggunakan peranti orang lain lah. Oke, contoh saja. Oke, so kita boleh tengok sini statistik berapa dia salah, berapa dia betul. So di sini ada 5 soalan dia, si Max ni jawab betul dan 2 salah. Oke, so question kita boleh sini, kita boleh lihat statistik lah, statistik jawapan pilihan mereka tuh. Oke, lepas tu kita pergi overview pun di sini kita boleh lihat statistik. Oke, kita boleh melaksanakan PBD secara tidak langsung. Kita boleh lihat mana murid mana yang lemah, mana yang tahu menjawab soalan-soalan kuis yang kita buat secara tidak langsung lah daripada quizzes ni. Oke, semua cikgu-cikgu, sekian itu sahaja perkongsian saya mengenai website quizzes ni. Oke, dia sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebagai cikgu untuk buat kuis secara dalam talian di musim PDPR ni. Saya harap perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak cikgu ilmu mengenai cara menggunakan website quizzes ni lah. Oke, saya harap ini sangat-sangat bermanfaat untuk semua lah. Oke, terima kasih kerana menonton. Jika ada apa-apa kemuskilan ataupun soalan, boleh tulis di ruangan komen lah. Oke, boleh tulis di ruangan komen. Jika anda suka dengan video ini, boleh tekan like dan jangan lupa untuk tekan subscribe link video ini lah. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera.